ini saya nak kongsikan apakah faedah dan juga mungkin nak kata bukan kesilapan lah, bukan kelemahan, tetapi kata pitfall apa dia punya mungkin tuan-tuan perempuan ada bahasa yang perkataan yang lebih sesuai dalam kita melakukan strategic planning. Okey, yang untuk yang ini saya ambil daripada blog yang saya baca antaranya dia banyak lah antaranya kenapa kita kena buat strategic planning tuan-tuan dan perempuan. Sebab terutamanya dalam keadaan semasa keadaan sekarang ni maksudnya dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, kita lebih bersifat ataupun dalam kedudukan lebih proaktif, bukan lagi reaktif. Selama ni kita sangat reaktif. Antara komen yang diberi oleh saya pernah attend satu bengkel awal tahun ni sebenarnya attend satu bengkel yang dibuat oleh APU, masa tu MEA lah. Pihak swasta dia punya komen pada pada penjawat awam, terutamanya ni lah yang pembuat dasar ni, dia kata kita terlalu reaktif. Kerana pada awal bulan Januari tahun ni, tanda-tanda tentang virus COVID-19, masa tu dengan coronavirus tu, dah ada. Tapi apakah tindakan dan sebagainya, masa itulah yang dia tanya. Jadi dia kata bahawa kita terlalu reaktif. Kita berlaku sesuatu je baru kita akan bertindak. Which is common lah kita tengok. Tapi kenapa kita tak proaktif? Selalunya sebab kita tak ada dalam strategic plan kita, kadang-kadang kita yang, sebab tu nanti saya nak sentuh tentang scenario planning. Sebab kita ni terlalu, kalau jajaran kita ini je lah, alignment kita ini je lah. Tak boleh kalau berlaku apa-apa, what if berlaku macam ni, apa nak buat? Berlaku macam ni, apa nak buat? Sebab tu kalau dalam strategic plan sekarang ni lah, terutamanya daripada sektor swasta, dia orang fleksibel. Dia akan review. Sebab tu sekarang ni tak ada lagi dah plan-plan strategik 5 tahun ni. Kecuali kerajaan lah sebab dia besar kan. Dia nak allocate resources dan sebagainya. Tapi macam kita ni tak perlu. Terutamanya kalau kita ni dalam bawah strategic business unit. Maksud saya macam ni. Katakanlah UKM besar. Dia akan buat 3 tahun, tak apa. Tapi bila kita di bawah ni, tak kisahlah apa-apa pun, kita mesti ada kita punya plan yang dalam masa 2 tahun paling lama lah. Orang kata asyik buat plan je. Bukan, maksud saya adalah ada perkara yang tak akan berubah, tapi jika berlaku apa-apa, macam mana kita nak prepare. Macam mana kita nak ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Itu je kita masukkan dalam plan kita tu. Bukan nak kena review, 2 tahun review, tak. Buat plan baru, tak. Nak buat analisa baru, tak. Maksud saya kita daripada awal tu kita dah jangkakan. Kita jangkakan mungkin ada okey, sorry saya tengah chat tadi. Itu masuk proaktif tu Maksud kita ada flexibility dalam kita merangka kita punya plan kita tu. Okey. Dan secara umumnya bila kita ada strategic plan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia membantu kita punya keberkesanan daripada sudut operasi. Sebab dia jelas. Macam tadi macam saya bila kita jelas tentang tu apa yang kita nak buat dekat yang 3 kaki ni, daripada 10,000 dah turun ke 1,000, 1,000 turun ke 100, 100 kaki turun ke 3 kaki ni, kita dah jelas dah. Kita nak buat apa itu kita dah tahu dah. Strategic plan tu sebagai rujukan kita sebab dah detail lah, dah cantik dalam tu. Ada 4 teras, 18 strategi, ada kita punya, ada target kita, ada sebagainya. Itu kita punya rujukan. Tapi macam saya kata tadi lah, tak cukup lagi tu. Kena ke bawah lagi sikit. Detail lagi yang mana-mana yang perlu di bawah tu. Macam tuan-tuan puan mesti ada lah tu. Jadi dia membantu kita lebih efisien. Lebih berkesan dalam kita punya operasi kita, tugas kita setiap hari. Itu secara umumnya lah. Dan juga yang nombor 3 ni, saya suka point ni sebab bila kita ada asas yang kuat, strong foundation, kita fokus, kita nak ke mana, terkehadapan, kita nak ini sebagainya, dan kita telah menjangkakan, anticipate foresight ni, dia futuristic, menjangkakan
Jadi kalau berlaku apa-apa macam yang nombor 1 tadi lah, kita tak akan reaktif. Kita lebih proaktif, kita akan resilient, kita akan kata apa? Tak akan terganggu. Contoh, saya suka yang ni sebab mengikut kajian, 1 daripada 3 ni US punya lah 3 apa ni company yang mana dia akan apa dia punya top leader dia akan berubah-ubah. Okey. Dia kata ni might not be there in the next 5 years. Tapi siapa yang memang dah ada a solid strategic plan, dia tak kisah. Berubahlah dia punya number 1 sebab strategic plan tu ada, dia akan teruskan. Okey, baik. Poin saya kat sini, masalah kita di negara kita terutamanya tukar je bos, tukar strategic plan. Betul tak? Apa pandangan anda? Kalau ada nak beri pandangan. Dia sepatutnya strategic plan ni kalau tak ada apa-apa, dia tak ada masalah. Dia tak perlu ubah sangat lah. Mungkin ada sedikit-sedikit kat bawah-bawah. Strategi tu mungkin ubah sikit. Inisiatif tu mungkin tambah sikit, tak apa. Tapi masalah kita ni dah ada dah. Dah ada dah cantik dah. Masuk CEO baru, tukar pula. Ni bukan kat UKM, ni secara umum lah yang saya nak beritahu ni. Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang setengah ni dia suka dia bawa dia punya apa legasi dia ke whatever lah pun kadang-kadang ni pun satu masalah juga, tapi bukan nak bincang kat sini lah dengan pandangan tuan-tuan perempuan je lah jika ada. Tapi whatever it is, kalau ada plan strategik dan ada pemimpin-pemimpin ataupun barisan pengurusan tertinggi yang faham, dia tahu bahawa kalau ada je strategic plan ni, dia akan membantulah dalam apa orang kata, kita dalam keadaan macam mana pun dah boleh refer dah. Dah cantik dah ada dah. Sebab saya yakin dan percaya nak buat yang plan strategik 2019-2021 tu bukan sekejap tu. Bukan mudah tu Okey, baik. Dan juga kalau ada strategic plan di tempat rujukan, dia membantu macam mana kita nak membesarkan kita punya market share. Dan of course, kalau bagi yang profit center, macam mana kita nak gain more profits, nak increase kita punya revenue dan sebagainya. Sebab kita dapat kajian dah. Dalam tu kita dah ada analisa kita dah dalam tu Sebab tu saya kata tuan dan puan-puan, pentingnya kita kena buat strategic planning ni Ini tadi yang ada Tuan Haji Syamsul tanya tadi. Ini yang boleh saya katakan, bukan kata pitfall dia punya kenapa berlaku kepincangan, kenapa berlaku kelemahan atau kenapa jadi kadang-kadang dah ada plan strategik tapi hasilnya tidak seperti yang dirancangkan ataupun yang direncanakan. Kenapa? Okey. Ini yang saya nak kongsi ni sebenarnya Yang ni cuba kita elakkanlah. Okey, yang pertama sekali kadang-kadang orang buat strategi ini sekarang ni dah kurang lah Kadang-kadang orang buat plan strategik ni disebabkan oleh contoh accreditation. Sebab dalam accreditation, in order for you to be accredited, you kena mana plan strategik? Buatlah buat dia main sembrono, mentam je lah, masuklah, tak ada proper analysis, tak ada proper benchmarking, tak ada proper ni Jadi itu masalah dia. Jadi itu yang kadang-kadang cantik, colourful, infografik canggih, tapi lepas tu tanya staff visi misi pun tak tahulah. Itu setengah tu lah. Itu masalah dia. Ataupun mungkin disebabkan regulatory, disebabkan oleh kena ada. Jadi kita pun buat je lah. Buat for the sake of nak buat. Jadi itu masalah dia. Tapi saya yakin sekarang ni trend tu dah kurang. Dah tak ada. Nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya tak adalah sekarang ni. Memang keperluan sekarang ni. Kena ada plan strategik sebagai sumber rujukan. Kalau di setengah-setengah kementerian, plan strategik tu dah boleh jadi seolah-olah macam punca kuasa pula dah. Untuk dia nak lakukan mana merujuk pada sebabkan dah ada disebut dalam plan strategik kementerian contohnya lah dan untuk makluman kita bersama, kebanyakan plan strategik sekarang ni tengah digubal semula
sesuaikan dengan RMK 12 kebanyakan kementerian lah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, lagi satu kepincangan di dalam strategic plan ni ialah macam tadi Cik Dani cakap kan, sebab bukan saya nak blame orang atas tak semuanya, tapi kadang-kadang kita ni tak ada proper plan, communication plan komunikasi strategik, macam mana kita nak sampaikan tentang visi, misi, tentang nilai kita, tentang kita punya trust, tentang kita punya strategi kita ni kepada semua golongan. Selalunya yang paling common, dia buat town hall sekali, cerita, habis kat situ je. Tak ada kesinambungan. Saya tekankan kat sini sebab betul, saya ni company saya kecil, tak ramai saya boleh interact. Itu pun kadang-kadang ada juga yang tak semuanya faham. Jadi kita gunakan balik, macam saya kata, Pareto Principle. Kita target lah, kita pun kena target. 80% daripada staff kita, daripada segenap lapisan, daripada pelbagai department, unit dan sebagainya, 80% kena faham kita punya plan strategi kita ni. Bukan jangan faham lah, dia kena tahu. Dia tahu apa yang dia nak kena buat berdasarkan plan strategi ni. Kalau tidak, bila kita fail to communicate, itulah yang kata tadi lah. Kita dah tahu dah plan latihan berfokus. Tapi ada juga yang kadang-kadang kita kena check balik, kadang-kadang we fail to communicate effectively. Jadi kita kena, sebab tu kadang-kadang lah, minta maaf, salah choice of word. Sebab itulah bila ada strategic plan, bila kita nak kongsi, kita akan gunakan pelbagai media. Kita akan gunakan, kalau SOP izinkan, kita akan buat town hall, panggil semua, share, guna-guna. Tapi kita lupa tu keluar dalam kita punya website, social media. Tapi dia surface, surface. Pernah tak kita check dengan sama-sama kita punya, kalau middle managers tadi, sama tak pemahaman top dengan middle ni, top management dengan middle management? Sama tak pemahaman mereka? Okay, kalau sama, Alhamdulillah, sebab middle managers ni nak cascade down, nak turunkan pula ke bawah. Jadi kita kena ada continuity. Communication tak boleh habis sekali. Jangan gah masa 2019 je, betul habis dah. 2020 langsung tak tahu apa cerita dah. Baru ni saya dipanggil, saya ganti CEO saya, pergi ke Kementerian Pendidikan bulan 2 tak silap saya. Saya tanya juga apa jadi dengan kita punya education blueprint, apa dia punya, sekarang ni dah third wave. Apa wave dah? Yalah, cantik lah wave-wave kau tu kata, tapi apa cerita? Jadi masalah kita ni, saya sebagai stakeholder nak tahu jugalah. Ada kepentingan jugalah sebab anak kita sekolah dan sebagainya kan. Jadi diorang gagal untuk mula-mula dulu je hebat cerita. Tukar menteri mula dah slow down sikit. Tukar lagi menteri lagi lah jadi. Jadi benda macam itulah saya rasa we fail to communicate. Saya tekankan lagi sekali, kadang-kadang bukannya soal apa orang kata yang terlalu teknikal ataupun terlalu besar, terlalu strategik. Kadang-kadang perkara asas je sebab we, especially the top management, I mean with due respect, fail to communicate effectively and with a proper plan. Itu je. Kita kena ada, kalau hebat ada plan strategik, kena ada jugalah plan komunikasi strategik. Kena ada jugalah untuk dia nak seiring. Katakanlah mungkin dah berlaku di UKM. Dah review sekarang ni. Plan strategik dah review disebabkan oleh keadaan semasa. Ada tak dia communicate dan sebagainya. Jadi kita kena pastikanlah benda-benda macam ni lah yang kena berlaku. Okay, baik. Yang ni nombor 3. Kenapa tak ada support? Kenapa tak ada buy-in from the middle managers? Dia ada kaitan dengan kat bawah-bawah ni nanti. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tak ada support? Kenapa tak ada buy-in daripada especially middle managers? Sebab middle managers sangat penting. Dalam piramid tu, mereka ni lah tengah-tengah. Make or break. Turun ke bawah ke tak turun ke bawah? Atau stop kat dia orang je? Atau mungkin dia sabotage dan sebagainya lah. Okey, baik. Kenapa tak dilibatkan mereka daripada awal? Contoh, sebab kadang-kadang kita ni hati perasaan tu kadang-kadang. You all hebat, yang paling contoh ni saya ambil macam contoh dulu masa saya dengan sebuah firma latihan dululah. Kami ambil sebab dah ujung-ujung masa buat latihan dia, yang awal-awal tu
dia ambil apa nama yang satu consultant, saya lupa nama dia. Jadi bila buat tu, dia cuma ambil daripada HR, strategi HR, kemudian top management, kemudian CEO's office, ada macam tu lah. Tapi nak buat untuk satu GLC ni. Tuan-tuan dan puan, bila sampai kat part saya, masa kami nak roll out dia punya tu, menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Walaupun kita buat dengan pilot program masa tu. Sebab kenapa? Sebab dia tanya dengan kita, of course lah saya orang luar, dia akan tanya, dia akan berkongsi, dia akan mencurahkan perasaan dan sebagainya. Kenapa jadi macam ni, kenapa tak libatkan mereka ni tak penting ke dan sebagainya. Itu nombor 3 tuan-tuan dan puan. Contohnya dapat support, bendanya asas, terasas, hati, perasaan ni kita kena belai. Kita kena ni. Jadi dapatkan pandangan mereka. Kalau yang satu organisasi yang saya pernah pergi, dia punya top management ni dia akan share. Dia ni memang dah align, dah seia sekata. Kemudian bila turun bawah, masing-masing turun bawah lah, dia dah akan cerita, dia dapatkan pandangan dulu, komen dulu. Bukan dia kata okay, take it or leave it, tak ada. Dia akan cakap okay, apa pendapat, apa komen. So benda tu belum finalize lagi masa tu. Jadi kalau saya lah, kalau bos atas saya tanya, kita pun rasa macam okay, bangga. Kita at least kalau kita tak bagi pandangan pun, dari peringkat awal kita dah tahu tentang wujudnya perancangan untuk ni contohnya. Jadi kita pun rasa macam seronok kita. Itu je tuan-tuan dan puan. Manusia ni bukan susah untuk ni, belai hati, belai jiwa, belai perasaan. Itulah yang paling kadang-kadang kita, saya juga kadang kita take for granted. Kita ambil mudah je. Okey, lagi satu nombor 4. Berlakunya juga kepincangan tuan-tuan dan puan bila kita ada cantik, pelan strategi yang cantik, yang baik, yang hebat, tapi kita gagal untuk linkkan ataupun nak kaitkan yang kita punya plan strategik tu dengan macam mana kita nak ukur prestasi kita, prestasi pekerja-pekerja lah yang kita ada yang setiap tahun tu kan. Kita kena ada setidak-tidaknya dalam individual KPI kita, kena ada kaitan dengan tadi tu, yang kita punya target, kita punya, walaupun tak semua, tapi sebahagian tu mesti ada lah. Kena ada, mesti ada kaitan lah, takkanlah dalam individual KPI, tak langsung tak sebut apa-apa tentang antara salah satu teras tu, ataupun salah satu daripada 18 strategi tu, contohnya lah, contoh. Kalau tak ada, maksud tuan-tuan puan, inilah dia kata yang dia punya pitfall lah. Inilah pada saya panggil istilah kepincangan dia. Sebab tak boleh link. Jadi orang kata, tak payahlah, biarlah benda tu untuk pengurusan tertinggi je kot, untuk board members je kot. Jadi dia tak nampak. Tapi bila dia nampak, daripada dia punya tu, ada dalam dia punya, ada dalam dia punya penilaian prestasi tahunan, dia kata, okey. Nak tak nak kena buka website, pergi cari, kena faham juga, kena tengok juga. Setidak-tidaknya, kena ada link antara kita punya plan strategik dan juga individual KPI kita. Tak tahu lah dalam format apa yang UKM gunakan. Tuan-tuan perempuan lebih arif, lebih mahir lah perkara ini. Okey, nombor 3, nombor 5 sama juga. Dia punya point yang hampir sama. Sebab apa? Sebab kita tak involve, kita tak libatkan key employees. Bukan semua lah, key employees. Terutamanya middle managers. Sebab mereka ni dalam transition tuan-tuan dan perempuan, daripada operational nak bergerak pada tactical nak bergerak pada strategik. Mereka juga dalam transition yang mana sekarang ni diorang dah banyak, dia punya operational mungkin dah makin kurang, tapi mereka dah nak tengok conceptual. Tapi tak libatkan diorang dalam, tak kira lah apa-apa stakeholder engagement ke, ataupun dalam engagement dalam workshop ke, dalam lab ke, dalam apa pun, tak libatkan diorang. Bukan kecil hati je, saya rasa kecil paru-paru, kecil semua, kecil jantung semualah. Terasa hati lah. Sebab tu saya rasa kita kena ambil peduli semua perkara ni tuan-tuan dan puan. Bila kita buat planning, kita kena ingat siapa yang terlibat. Sebab tu saya kata, kalau buat planning jangan buat seorang-seorang. Kalau buat planning untuk satu organisasi yang besar, jangan
sempit-sempitkan orang yang nak buat tu. Maksud sempit tu maksudnya 1, 2, 3 unit ataupun department saja, melibatkan dapatkan pandangan, dapatkan input daripada pelbagai lapisan department. Dah beberapa kali ulang lah saya ni. Pengalaman tuan-tuan dan puan. Okey, ni nombor 6. Poin sama juga. Tak tahulah, mungkin saya tak tahu peranan pusat strategi UKM apa, mungkin dia orang akan monitor dan juga monitor and also apa dia panggil, review ataupun juga tapi kalau setengah-setengah syarikat besar dia ada corporate planning. Corporate planning dulu-dulu tahun 80-an, zaman-zaman 90-an saya kerja dulu tak ada corporate planning. Tahun 2000 tu ke atas baru ada corporate planning. Dan paling sedih sekali, apa-apa bajet ke apa-apa ke, diorang ni je lah corporate planning. Kita ni bagi input je, kita hantar, rupanya lepas tu diubah pula tu. Kita pun tak tahu. Sama juga kes. Kecil lagi hati kita kan. Jadi sebab tu saya kata, kalau boleh bila nak buat benda-benda yang besar, planning yang besar, libatkan seramai mungkin mereka-mereka yang kita rasa ada hak untuk mereka memberi pandangan mereka. Dan lagi nombor 7 tuan-tuan perempuan, dalam organisasi besar seperti UKM, tuan-tuan perempuan tak boleh nak elak, mesti ada silo mentality, betul tak? Ada cek dulu. Ada bunyi bising. Betul lah. Ada bunyi bising, saya tak pasti bunyi bising daripada mana ni. Tuan-tuan perempuan kalau tak ada apa-apa mungkin boleh mute dia punya mic. Siapa yang mungkin ni kalau tak ada apa boleh mute tu tak? Ada bunyi apa ni terganggu sikit tapi tak apalah. Okey, baik tuan-tuan perempuan, saya ulang balik nombor 7 ni. Dalam organisasi besar kita mesti ada silo mentality, kita ada turf kita sendiri yang kita jaga. Dan masalah bila kita buat strategic planning ni, dia akan cakap strategic planning ni bukan saya punya, tak ada pun, saya tak nampak dalam JD saya, dalam job description saya tak ada strategic planning ni ataupun dia merasakan bahawa tak penting, ni mungkin bagi dekat orang atas-atas je lah buat. Yang ni bahaya tuan-tuan dan puan. Kita sesengah tu pihak atasan mereka terbuka, mereka nak terima pandangan, mereka nak ni buat lab, buat workshop, panggil 20 orang yang 10 hantar wakil. Kalau yang tu tak apa lagi, wakil pun tak berapa nak faham juga. Jadi benda macam ni lah kadang-kadang bukannya dia tak libatkan. Tadi tak melibatkan, tak apalah. Ini libatkan tapi tak nak. Sebab apa? Sebab ni bukan dalam JD saya. Jadi tuan-tuan puan, kalau benda macam ni lah kadang-kadang melibatkan menyebabkan pemahaman tadi itulah. Jadi sebab kita tak bagi input kita tak nak terlibat, kita tak nak apa ni. Bukannya kita kena buat apa tu, kita kena rumusan-rumusan lab tu bukan kita buat. Kita adalah yang orang lain buat. Kita datang, kita nak bagi pandangan kita je, pendapat kita, input kita je. Kurang-kurang kalau menghantar wakil-wakil tu. Janganlah tu kita nampak contoh macam baru ni saya jumpa dengan satu KSU. Dia rasa macam kecewa sangat bila bincang tentang hal-hal kesihatan sekarang ni kan. Kena tunggu orang kesihatan je yang boleh komen. Padahal dia kata pandangan daripada yang lain apa tak penting ke, dia kata. Daripada keselamatan, daripada dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Okay. Tuan ada kaedah untuk detect potential pitfalls awal bagi intervensi. Okey, terima kasih daripada rasa Tuan Haji Syamsul ni. Memang ada. Macam mana kita nak detect? Kita tengok balik. Saya minta maaf saya tak ada senaraikan kat sini. Satu dia adalah pemahaman. Kita cek pemahaman setiap level. Contoh, kalau saya jadi contoh, saya ambil contoh bukan saya nak ni katalah di universiti ni dia ada pusat strategi. Pusat strategi antara role dia adalah memastikan bahawa dia akan cek secara random ataupun dia ambil sampel, dia akan cek bahawa pemahaman ataupun pengetahuan tentang apa yang dalam pelan strategik ni. Dia akan cek. Saya rasa you all pun buat tu. Dia akan cek, akan tanya. Satu. Kemudian dia akan minta daripada masa ke semasa kita akan buat survey. Online je sekarang ni.
Kita buat survey, kita akan tanya, dapatkan feedback. Feedback ni penting tuan-tuan dan puan. Kalau tanya saya, Tuan Haji Syamsul, feedback daripada anggota, feedback daripada kaki tangan, feedback daripada pekerja-pekerja ni, fellow comrades, sangat penting. Kadang-kadang kita nak kena mereview balik semua daripada feedback, semua daripada input rakan-rakan kita. Tuan-tuan dan puan, mungkin Tuan Haji tu antaranya satu, komunikasi berterusan untuk mendapatkan maklum balas. Dari situ kita tahu dah. Katalah kita menjangkakan bahawa dah setahun dah kita buat plan ni, paling tidak 50% daripada staf faham. Contoh. Sekali kita tengok bila kita buat satu kajian, kita ambil sampel, yang faham hanya 25% saja. Kat situ dia dah sebagai satu signal lah. Okey. Ada soalan ke tu? Ada nak bertanya ke? Okay, baik. Jadi kita tengok daripada pemahaman kaki tangan kita boleh teruskan orang kata dapatkan maklum balas berterusan. Itu satu. Yang keduanya pula nanti kita akan macam mana tanda-tanda yang kita ni adalah review, midterm review. Bila kata midterm review ni tuan-tuan dan puan, jangan sama juga, jangan yang that particular group saja yang buat. Bila kita buat midterm review, kita panggil yang tadi kan ada dalam dia panggil apa ya? Saya suka sebab you all ni you kan kaya dengan istilah-istilah. Apa dia panggil yang peneraju kan? Apa dia panggil yang kalau kita orang panggil PIC, person in charge. Peneraju ke apa kan? Yang tu panggil semua ni. Kemudian kita akan tanya balik. Okey, kita review balik. Macam mana target kita? Dari situ kita nampak dah sama ada are we on target? Do we need to review our target? Do we need to revise our ni? Jadi kita tengok lah. Tak perlu tukar yang atas tu. Tak perlu tiba-tiba tukar, tak nak trust bakat. Kita buat trust benda lain pula. Janganlah. Asyik bertukar-tukar. Kita tengok yang bawah ni. Yang kita punya program, inisiatif kita.